Kini berada di Kampung Paya Rawa Penang, di mana kami melihat sebuah syarikat peternakan dan pembenihan udang kara ataupun lobster ini menggunakan kepakaran sendiri untuk menghasilkan satu sistem dan teknik yang bagi menjalankan peternakan mereka menghasilkan kualiti udang kara yang lebih bermutu tinggi. Jadi bersama saya ialah pengurusnya, iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Osman. Selamat pagi Encik Muhammad Firdaus. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Firdaus, wakil daripada syarikat Arbah Sdn Bhd menjalankan aktiviti peternakan dan juga pembenihan udang kara dari fasa pembenihan hingga ke fasa pembesaran. Di sini kita ada dua fasa yang berbeza, iaitu kita fokus kepada pembenihan itu sendiri dan juga kepada fasa pembesaran, iaitu grower. Di sini kita telah buat di fasa pembenihan, kita memiliki tiga jenis fasa, iaitu section, breeding, incubator dan juga booster. Di sini kita menggunakan satu sistem yang lengkap, iaitu pengurusan data yang disimpan secara sistematik dan menggunakan QR code yang kita sendiri develop bersama-sama dengan tim kita sendiri. Di sini kita tengok, kalau kita tengok sistem itu merekodkan bagaimana pengurusan dari satu fasa ke satu fasa, satu section ke satu section yang direkodkan setiap hari dan diupdate setiap hari dan boleh dilihat dan dipantau menggunakan smartphone ataupun telefon pintar kita sendiri. Jadi untuk fasa pertama kita buat pembenihan induk, di mana kita memasukkan induk-induk yang berkualiti, kita kelaskan induk itu dan direkodkan di setiap tank. Kita kapasiti tank yang kita ada adalah 28 buah tank untuk pembenihan untuk induk bersatu, kita kata. Apabila satu induk itu kita buat grading dia, kita dapat yang bertelur, kita akan bawa ke fasa kedua, iaitu fasa incubator. Kenapa kita create fasa incubator ni adalah kita untuk dapatkan kuantiti dan kualiti induk yang mengeram telurnya selama 5 ke 6 minggu. Kebiasaan dia lah, kita kata. Kita akan cek daripada breeding tank tu 1 dan 15 hari bulan ataupun 15 ataupun 30. Jadi dalam masa sebulan tu kita akan buat grading, pengkelasan dan kita akan tengok record keeping kita berapakah rasio yang terbaik untuk mendapatkan induk yang bertelur. Based on kita buat 25 ekor jantan, 25 ekor betina, dalam masa 10 hari kita akan dapat satu untuk minggu yang pertama, kita kata. Jadi apabila dia dah bertelur, kita akan bawa ke incubator tank, iaitu fasa yang kedua. Fasa kedua di mana induk itu, ibu, kita kata betina itu akan duduk di dalam satu tempat pengeraman selama 5 ke 6 minggu untuk dapatkan kualiti pembenihan yang tinggi, kita kata. Jadi apabila dia mengeram 5 ke 6 minggu, dia akan menurunkan anak benih. Kita akan pindah ke fasa ketiga, iaitu booster tank. Di booster tank ni kita akan besarkan induk benih kepada 1 inci. Untuk makluman, kita mempunyai 1296 incubator tank di Arbah untuk pengeraman induk yang bertelur. Kemudian apabila dia dah besar, kita masukkan, nak besarkan ke 1 inci itu, kita besarkan dalam booster tank sebelum kita akan pindah ke nursery pond, iaitu kolam tanah selama sebulan untuk pembesaran seterusnya. Dan kita dapat 2 inci, baru kita pindahkan lagi ke grower tank untuk full circle dan harvest. Jadi untuk pengetahuan penonton juga, saya berada di pusat research ataupun research center, di mana mereka ini menjalankan kajian sendiri bagi melihat benih udang kara yang sesuai untuk diternak. Jadi apakah yang terdapat di kawasan ini, Cik? Okey, di belakang kita ni kita tengok ada set aquarium yang kita setkan satu bilik untuk buat kajian, di mana kita buat kajian yang pertama, kita lihat sendiri tentang tumbuh sarat, apakah yang mempengaruhi makanan untuk tumbuh sarat kepada anak benih. So kita akan masukkan 4 ekor anak benih yang saiz yang sama, tetapi kita feedkan dengan makanan yang berbeza. Contoh yang pertama, kita gunakan dedak. Yang kedua, kita gunakan tumbuhan air seperti hydrilla. Yang ketiga, kita gunakan isi ikan raw, dan yang keempat, kita cuba bagi jenis ubi-ubi.
Jadi untuk perancangan syarikat pada masa depan, dipahamkan syarikat ini juga bakal melatih usahawan-usahawan dalam bidang agriculture ini. Bagaimana perancangan tersebut? Okey, untuk perancangan kita pada tahun ini dan tahun hadapan, insya-Allah kita akan melahirkan usahawan-usahawan baru, Bumi Putra dan juga yang lain-lain, dengan kita mengguide ataupun memberi dorongan dan juga kita menyampaikan apa yang kita boleh buat dan apa tidak boleh buat. Insya-Allah kita sudah bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan, dan pada minggu lepas kita ada buat khusus bersama dengan SKM dan juga Angkasa Perak. Selama 30 orang dah hadir di farm kita, dan juga kita ada buat teori dan juga praktikal. Selain itu, Arbah juga insya-Allah akan buat satu perancangan di hadapan, iaitu agrotourism. Kita akan buat agrotourism di mana farm ini sendiri kita boleh ada pelancongan dan juga agro. Jadi mereka boleh datang untuk melancong dan juga belajar sekali dengan tu. So kalau tengok di depan tu, kita dah start tanam pokok kelapa pandan. Terima kasih Cik Firdaus, dan apa yang dikatakan oleh Cik Firdaus tadi, di kawasan ini juga akan dibangun dengan agro pelancongan, di mana bukan setakat boleh belajar mengenai sistem yang disediakan oleh syarikat ini. Peternakan udang galah sebenarnya berpotensi untuk dimajukan dan dibangunkan di negara ini kerana ia mendapat permintaan yang tinggi, terutama pasaran di Singapura dan juga Hong Kong. Setakat itu laporan saya, kembali kepada rakan di studio. Selamat pagi Malaysia. Sila.